Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Zakaria, menurut awak apa dalam dunia ini yang paling penting? Benda paling penting. Maksudnya? Apa menurut awak yang awak tahu benda paling penting dalam dekat dunia ni yang Allah bagi kepada awak? Agama. Agama. Jadi selain daripada agama, ada benda yang lagi penting dan sangat penting. Iaitu ulama mengatakan al-waqtu huwal hayatu. Masa ini adalah kehidupan. Dia bukan emas, dia bukan duit, tetapi al-hayah. Ulama mengatakan kehidupan. Waktu itu adalah kehidupan. Maka termasuk daripada sabda Nabi SAW, beliau mengatakan alamatu i'radillahi ta'ala an abdihi istighaluhu bima la ya'nihi. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling. I'rad ni macam ni, kita tengok depan. Saya berhadapan muwajahah dengan Abang Syami. Tetapi ketika Abang Syami macam ni kepada saya, ini nama dia i'rad, berpaling daripada saya. Maka alamatul i'radillah, tandanya Allah berpaling anil abdi, daripada manusia, daripada hamba. Itu dengan apa? Apakah tandanya? Apakah tanda Allah berpaling daripada kita? Nabi mengatakan istighaluhu bima la ya'nihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan sibukkan hamba itu kepada sesuatu perkara yang tidak ada manfaat baginya, baik keduniaan ataupun akhirat. Maka kita boleh muhasabah diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu perkara, apakah itu perkara manfaat ataupun mudarat, kita tahu ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita ataupun i'rad kepada kita. Contoh, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena tahu bahawasanya setiap apa yang kita lakukan ni adalah semua dalam ilmu Allah. Ingat pelajaran 2 bulan lepas. Kita gerak, kita berfikir, itu semua anugerah daripada Allah. Dan kita diberi kemampuan untuk untuk ikhtiar. Sebab kita bukan orang Qadariyah. Tahu orang Qadariyah? Orang Qadariyah ni dia apa-apa je Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa awak nak salahkan saya mencuri? Dah memang takdir saya mencuri. Orang Qadariyah. Ingat ni. Kan ada orang Qadariyah tu ni kan. Ingat yang dia kata apa-apa je Allah Ta'ala. Kalau macam jumpa orang Qadariyah tu ni, kau kena buat apa? Kau tumbuk je muka dia. Pang, bagi sekali kan. Kenapa awak tumbuk saya? Kata ini adalah takdir Allah yang awak kena tumbuk dengan saya. Awak tak boleh salahkan saya. Awak kena salahkan Allah Ta'ala. Dah awak kata semua datang dari Allah, awak terima? Faham? So, kita bukan golongan itu. Kita golongan ahli sunnah wal jamaah yang berpegang kepada apa? Asy'ariyah, yang kita ini tahu, yang kita ini bahawa yakin bahawa semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita ada diberi usaha untuk oleh Allah untuk kita ikhtiar. Jadi tak boleh semua nak salahkan Allah Ta'ala. Kenapa saya ni tak handsome? Tak ada Allah, kau tak handsome, nak macam mana? Dia poyo, dia handsome. Kenapa? Itu adalah semua datang daripada Allah Ta'ala, betul. Tetapi kita juga diberi ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wala tai'asu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah ni luas.
sangat-sangat luas. Ilmu Allah saja kalau kita baca balik nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat kita pernah baca Al-Kahfi semalam. Kita nak kira nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tu ibaratkan apa? Semua pokok-pokok di atas muka bumi ni kita jadikan pen, air di dalam lautan tu dijadikan sebagai dakwat, tak akan mampu untuk kita tulis nikmat Allah, ilmu Allah semua ni. So rahmat Allah ni sangat luas. Apa yang perlu kita rasakan bahawasanya kita berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena selalu muhasabah diri kita, bukan sebelum tidur je kita isi kotak tu, tetapi setiap apa yang nak kita lakukan, kita tengok dekat sini Allah i'rad kepada saya ke Allah redha kepada saya. Kita duduk dalam majlis ni, dah duduk dah dalam majlis ni, di dalam majlis ni pun Allah Subhanahu Wa Taala ada yang i'rad juga, termasuk dia tak buka video, i'rad dah tu. Ada yang termasuknya duduk tetapi fikiran dekat mana-mana. Muka duduk kat sini tapi fikiran kita cuba fokuskan fikiran kita cuba fokuskan hati kita, sebab sesuatu perkara itu dia tidak akan dapat bercampur antara gelap dan bercahaya. Kita kena tahu bahawasanya hati kita ni dia macam satu bekas. Bila mana gelap, maka cahaya tidak akan dapat duduk di situ. Siapa pernah lalui fasa yang dia dapat tengok gelap dan terang, dia dapat berkapal? Siapa ada pernah nampak? Dia satu perkara yang mustahil. Bila adanya terang, maka gelap akan hilang. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita ni gelap, terang tak akan masuk. Tetapi bila cahaya masuk dalam hati kita, kegelapan tu akan hilang. Macam mana kita nak dapat cahaya sedangkan kita tak nak buka hati kita tu untuk menerima cahaya itu? Contoh office ni ada tingkap, kita letak langsir. Macam mana cahaya nak masuk kalau kita tak buka langsir tu? Begitu juga dengan keadaan hati kita. Hati kita ni, kita yang kena usaha untuk mendapatkan nur itu. Kita tak boleh kata, dah takdir Allah jadikan saya ni macam ni, masuk air. Nak macam mana? Dah memang saya masuk air. Cuba buang air tu, masukkan cahaya. Kita kena usaha diri kita sendiri. Kita kena usaha. Sebab itulah Nabi SAW dihantar ke muka bumi. Kita kena tahu. Tak kenal maka tak cinta. Betul orang kata macam tu. Tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal belum tentu dicintai. Tu yang berat. Jadi nak kenal, kita kata kita cinta kepada someone, tetapi kita tak ada pengorbanan. Ini orang kata, kalau orang Indonesia dia kata PHP, pemberi harapan palsu. Kata cinta Nabi, tetapi sirah Nabi pun tak baca. Jadi dia ada sirah, ada sarirah, macam mana jalan kehidupan Nabi, macam mana perjuangan Nabi, apa yang Nabi SAW perjuangkan, itu kita kena tahu. Barulah kita diakui cinta kepada Nabi. Kata cinta tetapi sekadar omongan sahaja, tak diakui, tak ada pengorbanan. Orang nak tengok kita korban, walaupun dia tahu Muhammad ni suka aku, tengok sejauh mana dia nak korban untuk aku. Kadang-kadang macam tu. Dan kita kena tahu, bila mana ada pengorbanan, maka di situ akan timbul kasih sayang. Sebab apa? Seseorang ibu, dia lebih sayang kepada anak berbanding dengan seorang ayah. Sebab ibu dia punya pengorbanan kepada anak dia tu bukan daripada lahir. Sebelum lahir lagi. Sebelum lahir lagi tu dia dah kena berkorban untuk apa? Untuk secara zahiriah, untuk supaya gen dia tu dapat masuk. Lepas tu dia usaha lagi untuk bawa ke mana-mana anak dia tu. Sampaikan dia nak masuk, minta maaf, dia nak masuk ke toilet sekalipun, dia kena bawa anak dia.
dia tak boleh letak jap. Dia kena bawa. Nak tidur ke, dia nak pergi shopping ke, dia nak pergi kerja ke, dia kena bawa. Yang tahulah. Dia kena bawa. Lepas tu dia berkorban lagi nyawa dia, berperang sampai kan mana seorang ibu yang wafat ketika melahirkan, dia diberi anugerah syahid kalau dia wafat. Kita nak tengok betapa besarnya perjuangan seorang ibu dia melahirkan seorang anak. Kalau ayah dia start kat situ. Dia start azan, barulah dia start mandi ke, basuh berak ke, sampai kan dalam P.Ramlee bergaduh sebab tak nak basuh najis anak. Jadi kita tengok perjuangan seorang ibu. Sampai kan ulama mengatakan bahawasanya ibu ni dia cinta kepada anak dia ni bukan sekadar untuk nyamuk tu gigit anak dia tak reda. Nyamuk hinggap pun dia tak reda. Bukan gigit, mati dulu. Takkan reda seorang ibu melihat seekor nyamuk tu hinggap dekat anak dia. Kenapa? Sebegitu cintanya, sebegitu sayangnya seorang ibu kepada anak. Kalau ayah, anak nangis, tidur. Saya tengok adik-adik saya abang tidur, anak dia nangis. Mak dia pening kepala. Siap buat shift pergi 1, 2, abang, 2, 3, kakak, yang tu. Tapi kalau mak, dia tak ada. Ayah tu ada ke tak ada ke, selalu anak tu ada dengan dia. So, cintanya ibu ni kepada anak. Kenapa boleh cinta? Kerana ada pengorbanan. Sekarang kita tengok kepada agama, kenapa kita rasa biasa-biasa sahaja. Orang mempersendakan agama, orang membuat politik dengan agama. Kenapa kita tak ada rasa marah di dalam diri kita? Sebab apa? Di antaranya sebab kita tidak ada perjuangan terhadap agama itu. Contohlah, tengoklah macam Nazmi, dia korban gila-gila dekat kereta dia. Cuba ada orang naik, tak payah naik lah, buat calar je. Macam mana perasaan dia? Sebab dia korban gila-gila. Tetapi kalau yang benda yang dia tak korban, suka hati nak buat sampah ke dalam kereta tu, nak buat apa ke, dia tak ada kisah. Betul. Itulah lumrahnya manusia dan itulah cara untuk kita dapat rasa cinta kepada sesuatu perkara. Kita nak cinta kepada Allah, kita nak cinta kepada Nabi. Kita kata kita cinta kepada Nabi, kita kata kita cinta kepada Allah, tetapi usaha pengorbanan tu tak ada. Semua sama. Kerja ke, kepada anak isteri ke, semua dia kena ada pengorbanan baru timbul rasa cinta. Tetapi kita jangan sok sendiri. Dan orang tu cinta kepada, orang tu kata cinta kepada aku, dia kena berkorban kepada aku. Jangan macam tu. Kita yang kena korban, baru kita dapat cinta tu. Jangan tahu, dia suka kat saya, biarlah dia berkorban. Dia nak dapatkan cinta saya kan. Kalau dia tak korban, saya tak bagi cinta saya. Ini semua. Faham? Jadi kita cubalah buat yang terbaik. Kita tengok, kita perbaiki semula. Dan macam mana kita nak perbaiki dunia kita, iaitu dengan kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Agama kita perbaiki, kita perbaiki akhlak kita perbaiki segala sikap kita. InsyaAllah dunia ini akan datang kepada kita. Kata guru saya, kalau perjuangan kamu itu benar, maka dunia itu akan datang kepada kamu. Dan kalau kita nak dunia datang kepada kita dalam keadaan hina, bacalah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali bila waktu dia antara azan subuh sehingga qomat subuh. Baca itu Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca itu 100 kali. Waktunya di antara azan subuh dengan qomat subuh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar dunia kepada dia dalam keadaan hina. Faham? Dalam keadaan hina. Maksud dia, kita dalam keadaan kita tak disangka-sangka dia akan datang. Dia akan datang kepada kita dalam terhege-hege. Yang kita tak terhege kepada dia. Dia yang terhege-hege kepada kita. Bukan manusia, dunia lah. Dari segi harta ataupun apa, untuk
Dia datang kepada kita tanpa kita tu terhegeh-hegeh kat dia. Maksud dia tanpa kita terhegeh-hegeh tu bukan kita tak kerja, bukan kita duduk bukan kita duduk santai. Kita bekerja tetapi bukan niat kita kerja tu untuk mencari harta. Kita kerja untuk akhirat, untuk cari redha Allah, tetapi Allah bagi kepada kita hasil yang kita tak sangka tanpa kita terhegeh kepada dia. Tu kata guru saya. Jadi jangan kamu jadikan matlamat kerja kamu itu untuk keduniaan. Maka kalau tak dapat, kamu akan menangis. Tetapi kalau kamu buat kerana Allah, kamu buat untuk bantu orang, nanti kamu dapat bantu, kamu happy. Dan sebab orang tu happy, Allah akan beri kamu keduniaan yang kamu tidak mengharap pun kepada dia. InsyaAllah. Jadi mungkin ini saja pada hari ini. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Sama-sama kita niat untuk terus maju dalam dunia ataupun akhirat kita. Dunia dan akhirat kita. Dan jangan lupa, tadi ada sedikit cerita tentang kasih sayang ibu. Dan yang mana ada kurang dengan ibu, maka telefonlah. InsyaAllah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. Fatub alaina taubatan taghsil kulli taubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. Waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilali. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.